Berilah peluang kepada saya. Baru 8 bulan saya mentadbir saudara. Kalau 8 bulan pun dah gina rupanya, idoklah rakyat sanggup tunggu lagi lama Bang Non. Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Kadang-kadang saya kesian kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Nampak sangat keterdesakan beliau menjelang pilihan raya negeri ini, terutamanya di Selangor. Jikalau anda tidak percaya kata-kata saya, tonton video ini. Jadi ini yang saya minta mandat di pilihan raya itu dia. Bagilah peluang. Kita baru 8 bulan. Kalau saya khianat, tolak saya. Kalau saya tak jaga Melayu, tolak. Kalau saya sakau duit rakyat, saya ambil tanah, saya ambil balak. Saya curi, tolak, tak layak saya jadi ketua. Tapi kalau saya gunakan kuasa untuk bantu rakyat, terutama yang paling miskin, tingkatkan kegiatan Islam, kerajaan cara rasmi. Melalui video itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dapat saksikan betapa Datuk Seri Anwar Ibrahim merayu kepada pengundi-pengundi di Hulu Klang agar memenangkan Pakatan Harapan di tempat tersebut dan juga di seluruh Selangor. Konon-kononnya untuk berikan peluang kepada beliau mentadbir negara ini dengan lebih baik lagi. Yalah, baru 8 bulan kan? Baby pun tak boleh berjalan lagi dah. Siap dia kata apa tahu? Boleh tolak dia. Buang parti dia tak ada masalah. Sekiranya dia curi duit rakyat, dia khianat, dia menyakau dan sebagainya. Seolah-olahnya tuan-tuan, hanya perkara-perkara macam itu sahaja yang melayakkan dirinya untuk ditolak oleh rakyat. Tak ada dah benda lain. Tapi kita nak khabar kepada Datuk Seri Anwar. Seseorang pemimpin ataupun sesebuah kerajaan itu tidak hanya patut ditolak oleh rakyat sekiranya dia khianat atau menyakau semata-mata. Sesebuah kerajaan atau seseorang pemimpin itu sebaliknya wajar ditolak oleh rakyat sekiranya rakyat di bawah pentadbiran kerajaan ataupun pemimpin tersebut menjadi lebih sengsara dan tertekan, terutamanya dari segi ekonomi, kos sara hidup, hubungan antara masyarakat yang tidak baik dan pelbagai lagi perkara yang lebih dekat kepada mereka. Sekadar untuk konteks ucapan Datuk Seri Anwar ini, apalah gunanya pemimpin itu konon-konon bersih, tapi dalam masa yang sama, pemimpin itu tidak ada dasar dan visi ekonomi yang jelas sehingga menyebabkan pasaran saham dan pelaburan merudum dan juga berlakunya teras defisit yang teruk di kalangan rakyat. Apalah gunanya pemimpin itu tak menyakau, tapi dalam masa yang sama, pemimpin tersebut seolah-olahnya tak ada langsung idea dan wawasan untuk membangunkan ekonomi rakyat. Apalah gunanya kerajaan yang konon-konon bersih? Padahal taklah sebersih mana. Timbalan Perdana Menteri sini pun terpalit 47 kes prima facie dah. Tapi dalam masa yang sama juga, seolah-olahnya kerajaan ini ditadbir oleh para kaki stokrat, iaitu para pemimpin yang sebenarnya tak gerti apa langsung. Tidak ada langsung idea-idea konkret untuk atasi masalah kenaikan harga barang. Tidak ada langsung cadangan-cadangan mantap untuk atasi masalah kos sara hidup yang semakin meningkat. Tidak ada langsung perancangan rapi untuk hadapi krisis bekalan makanan seperti krisis bekalan beras yang dijangka akan melanda negara kita ini tidak lama lagi. Bahkan kita disajikan dengan menteri yang naik lembu, menteri yang berjoget TikTok, menteri yang berbasikal dalam pejabat, menteri yang buat kerja part time, bahkan Perdana Menteri kita sendiri pun sibuk cucuk langit. Apa cerita ni bang? Minta maaf Datuk Seri Anwar, pilihan raya negeri kali ini adalah sangat-sangat penting buat kami seluruh rakyat Malaysia. Kami ingin menghantarkan satu referendum kepada kerajaan Datuk Seri sebagai satu tanda ketidakpuasan hati seluruh rakyat Malaysia ini akan pentadbiran kerajaan Datuk Seri yang sangat cacah merbah, yang sangat huru-hara sepanjang 8 bulan ini. Datuk Seri tak bolehlah kata, oh ini kerajaan baru, kami perlukan masa. Sedangkan Datuk Seri, dalam kerajaan Datuk Seri ini semuanya berpengalaman belaka. Ada yang pernah jadi menteri kabinet pun sebelum ini. Ada yang sudah berpenggal-penggal menjadi ahli parlimen. Bahkan Datuk Seri sendiri merupakan mantan timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan yang pernah dinobatkan sebagai Menteri Kewangan Terbaik Asia 1997. Jadi kalian semua dah berpengalaman luas. Tiada alasan lagi dah untuk semua benda yang karut-marut sekarang ini. Takkanlah Datuk Seri langsung tak buat apa-apa persediaan untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia selama 25 tahun penantian Datuk Seri itu.
takkanlah langsung tidak ada benda yang Dr. Sri gariskan. Jadi Datuk Seri, rakyat Selangor tidak perlu memberikan kemenangan kepada Pakatan Harapan Barisan Nasional semasa pilihan raya negeri ini untuk beri peluang kepada Datuk Seri mentadbir negara. Selangor menang atau kalah, Datuk Seri tetap Perdana Menteri Indonesia. Paling maksimum pun sehingga tahun 2027 nanti. Namun bagi rakyat, seperti mana yang saya katakan tadi, inilah peluang kami menegur kerajaan Datuk Seri ini dengan teguran yang sedikit keras berlandaskan kepada undang-undang dan juga perlembagaan negara ini, supaya Datuk Seri dan para menteri kerajaan Datuk Seri ini tersedar dari lamunan dan mula buat kerja dengan lebih baik, dengan lebih mantap, dan mula menjadi hakikat bahawa anda bukan lagi pembangkang tetapi anda kinilah kerajaan. Jika tidak, kemungkinannya Datuk Seri dan Kabinet Datuk Seri akan terus lena, terus mengelamun dan akhirnya mengemudi negara ini ikut suka hati korang semua. Yelah, Dasani Hamzan pun kata gini. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Sampai Abang Jamil mampus.